Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, ya. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, live malam ini agak menarik dan agak penting. Okey. Live malam ini agak menarik dan agak penting. Sebabnya saya rasa sekian lama sudah banyak pihak, khususnya laskar-laskar cyber, blogger-blogger, apabila menjelaskan isu-isu bersangkut paut dengan PKP ke, total lockdown ke, pelan pemulihan negara ke, mereka memainkan pelbagai propaganda untuk meyakinkan anda atau cuba meyakinkan rakyat yang dah sedia muak dengan kerajaan bahawa segala yang dilakukan adalah demi kebaikan, walaupun data menunjukkan kadar bunuh diri sedang naik, ekonomi makin mudarat, politik makin kucak-kacir dan pelabur makin takut, pendidikan dah entah ke mana, bantuan kerajaan entah ke mana, perniagaan beratus ribu lingkup. Ya, so tetapi mereka masih bermain propaganda berhubung PKP dan sebagainya. Dan ada juga, ya, sekejap ya. Dan ada juga di belah UMNO, contohnya penyokong tegar Najib dan sebagainya, pun propaganda, walaupun mereka menentang kerajaan yang sememangnya gagal, tetapi apabila menjelaskan mengapa PKP tak perlu, dia balik pada propaganda, ya. Sampai pemimpin-pemimpin seperti Najib yang hari-hari duduk di Facebook dan beri penjelasan mengapa ini kerajaan buat tak betul, yang itu tak betul, dan Najib malah menyokong penuh, lockdown penuh, tapi sampai hari ini tidak beri penjelasan tepat. Okey, hanya propaganda. Jadi hari ini saya akan beri penjelasan tepat dan menjawab soalan anda, pro and con, kebaikan dan keburukan lockdown penuh. Apa maksudnya lockdown penuh? Dan penjelasan saya hari ini, saya akan mudahkan dari sudut saintifik yang tidak boleh dipertikai. Jadi wajiblah anda dengar supaya anda boleh faham. Kalau anda tak dengar, anda tak faham. Okey. So saya akan berikan kebaikan dan keburukan. Saya akan sentuh terus angka-angka COVID terkini. Dan kemudian saya akan jelaskan apa yang tidak kena, bukan hanya dengan lockdown ini, iaitu total lockdown yang dah masuk minggu kelima ini. Saya juga akan jelaskan apa yang tidak kena dengan pergerakan, perintah kawalan pergerakan diperketatkan yang diumumkan hari ini di Selangor dan Kuala Lumpur. So amat jelas penjelasan saya dan anda wajib dengar sebab saya masuk approach saintifik ni. Dan kemudian anda boleh, jika anda boleh ketengahkan penjelasan saya ni kepada menteri-menteri berkaitan, supaya jika mereka tidak setuju, mereka bolehlah berdebat dengan saya secara terbuka, saya rela. Okey. So saya jelaskan dengan terperinci. Jadi baik dengar, kemudian minta like dan share ramai-ramai supaya penjelasan ini akan sampai ke telinga semua pihak. Okey? Dan saya cabarlah, jika menteri tak puas hati, boleh berdebat dengan saya. Baik. Pertama sekali, sebelum kita masuk lockdown ke COVID ke, kita perlu lihat dari sudut sains. Kita perlu faham dari sudut sains apakah yang dimaksudkan satu keputusan yang diperolehi, yang boleh dipercayai, yang boleh ditakrifkan atau diklasifikasikan sebagai satu keputusan muktamad ataupun satu ketetapan. Okey.
Sebab di dalam sains, dalam erti kata yang sebenar, dalam hampir semua perkara ataupun banyak perkara, sukar mencapai satu ketetapan. Hanya boleh mencapai, kita boleh mampu mencapai sesuatu yang difikirkan ketetapan atau diterima sebagai ketetapan. Beza ya. Maksud sesuatu yang tetap atau sesuatu yang diterima sebagai ketetapan ataupun dianggap sebagai ketetapan. Saya beri contoh. Air mendidih pada 100 darjah Celsius. Okey. Air jernih. Okey, air yang pure water, yang tidak ada garam, tidak ada apa-apa unsur pencemaran, mendidih pada 100 darjah Celsius. Itu kita tahu. Tetapi dari sudut saintifik, itu adalah satu kenyataan yang tidak tepat. Sebab dari sudut saintifik, anda perlu beritahu kepada ahli-ahli sains lain bagaimana anda pasti air mendidih 100 darjah Celsius. Jadi anda kena buat satu pemerincian berhubung kenyataan itu. Jadi anda boleh berkata bahawa air mendidih, iaitu air yang tulen, ya, pure water, mendidih pada 100 darjah Celsius, ya, pada tekanan atmosfera atau yang dikenali sebagai 1 atmosfera, atau lebih tepat 101.3 ribu Pascal atau 101.3 kilopascal, ya, pada tekanan itu. Dan kita perlu juga kalau nak lebih perinci, berhubung dengan keadaan yang lain di persekitaran kita, tetapi biasanya memadai kalau kita beri tekanan atmosfera, iaitu 1 atmosfera. Di bawah tekanan 1 atmosfera, keadaan suhu bilik lazim piawai, ya, iaitu sekian, air mendidih pada 100 darjah Celsius. Dan anda perlu juga nyatakan, kalau nak lebih terperinci, bahawa kenyataan ini benar jika air dididihkan dalam satu balang kaca, ya, yang dibuat dengan contohnya Pyrex, di mana kaca itu tidak ada tindak balas dengan air. Supaya jika ada mana-mana saintis di mana-mana dunia yang ingin mengulangi atau menguji kenyataan anda, dia boleh mengulangi eksperimen berdasarkan maklumat yang anda beri, berdasarkan piawaian yang anda nyatakan, supaya dia tahu, okey, air mendidih 100 darjah Celsius. Jadi semenjak termometer dicipta, iaitu alat, ya, untuk mengukur suhu dicipta, semenjak itu selama ini tidak ada keputusan di bawah keadaan piawai di mana air tulen mendidih pada suhu kurang atau lebih dari 100 darjah Celsius. Jadi disebabkan peredaran zaman, disebabkan bertrilion kali lah orang dah kuat kaji benda ni, dan didapati ianya mendidih pada 100 darjah Celsius di seluruh dunia asalkan ikut piawaian, maka ianya menjadi satu ketetapan yang diterima setakat ini. Walaupun lazimnya ramai ahli sains melakukan kesilapan dengan mengatakan ianya satu ketetapan yang tidak boleh berubah. Di dalam sains tak cukup, anda tidak boleh katakan begitu dengan begitu yakin. Tetapi ianya satu ketetapan yang diterima bahawa di dalam keadaan piawai ini air mendidih pada 100 darjah Celsius. Mana tahulah esok, lusa akan tiba-tiba muncul satu saintis yang boleh membuktikan bahawa air sebenarnya boleh dalam keadaan piawai mendidih pada 100.008 darjah Celsius. Tak tahulah. Setakat ni belum lagi. Jadi ianya satu ketetapan yang diterima dan ianya satu ketetapan yang belum dicabar. Okey. So, itulah cara sesuatu ketetapan dibuat dalam sains.
dan diterima. Dan ianya merupakan satu ulangan bersiri. Jadi ini adalah satu penjelasan yang amat mudah dan basic untuk anda lah. Sebab ramai bukannya saintis. Jadi saya guna contoh air, ya. Jadi anda semua boleh faham. Tapi kadang-kadang apabila kita nak uji satu benda, apa-apa benda di dalam makmal, kita perlu seperti mana kita didih air dan kita beritahu bahawa ia dibuat dalam balang kaca di bawah tekanan 1 atmosfera. Sama juga apabila kita lakukan satu eksperimen, apa-apa eksperimen, termasuk eksperimen menentukan sama ada seorang itu COVID positif atau negatif, kita melakukan eksperimen dalam satu ketetapan piawai atau satu piawaian, ya. Keadaan ni, yang itu kita guna kolom ini. Kalau kita guna PCR, itu teknik yang digunakan, ya. Kita guna kolom ini. Kolom ini telah digunakan berapa kali. Ianya kalau dicuci, ianya dicuci dengan menggunakan chemical apa, berapa kerap dan sebagainya, ya. So supaya mana-mana pihak boleh mengulangi eksperimen itu, dan anda juga sudah menetapkan satu piawaian yang anda perlu ikuti supaya keputusan-keputusan yang diperolehi boleh dibandingkan. Okey? Kerana kalau saya mendidih air dengan balang kaca, saya dapati ianya mendidih 100 darjah Celsius dalam tekanan atmosfera. Kemudian saya ulangi eksperimen, tapi kali ini saya gunakan satu balang yang diperbuat daripada besi, dan saya dapati ianya mendidih pada 100 darjah Celsius. Keputusan ini tidak boleh dibandingkan kerana piawaian dia lain, kerana mungkin berlaku sedikit tindak balas dengan balang besi. So jadi untuk jadikan keputusan ini boleh dibandingkan, maka piawaian perlu ditetapkan dan perlu dituruti. Dan apabila kita letak termometer untuk sukat suhu air, kita perlu letakkannya bukan hanya sekali, tapi kadang-kadang 2-3 kali di 2-3 lokasi, dan untuk mendapatkan suhu purata, ya. Dan satu-satu eksperimen perlu diulangi beberapa kali, dan purata ke setiap keputusan perlu diambil untuk mendapatkan satu keputusan yang boleh diterima, untuk mengelakkan ralat, ya. Ralat dari segi mungkin tangan anda terkena dengan sampel pertama, mungkin air tercemar sedikit, atau apa-apa ralat, sebab kita manusia dan kita tidak sempurna. So ini adalah banyak langkah dan yang perlu dilakukan dan perlu ditetapkan agar satu-satu keputusan ada tahap kebolehpercayaannya. Dan tahap kebolehpercayaannya ditentukan dengan menggunakan kaedah-kaedah statistik. So ini secara amnya berhubung satu ketetapan yang diterima di dalam bidang sains. Dan inilah caranya kita membuat ketetapan-ketetapan yang kita rasa kita boleh terima, iaitu dengan menetapkan piawaian, dengan menetapkan berapa kali kita perlu melakukan eksperimen ini dan mendapat keputusan dalam tahap kejituan yang mana yang kita boleh anggap bahawa ini adalah satu ketetapan yang kita boleh terima selagi tidak ada keputusan baru atau luar biasa yang muncul tiba-tiba. Okey? Baik. So itu sedikit sebanyaklah latar belakang dari sudut sains. Okey. Jadi kita sudah mengalami pelbagai bentuk kekangan pergerakan. Okey. Pada awalnya saya memberitahu bahawa PKP atau lockdown adalah kaedah tahun lepas, ya, adalah cara yang salah untuk melawan COVID. Kemudian tiba-tiba saya pula menyerang kerajaan sebab lockdown dilakukan dengan cara yang tidak betul. Jadi ada segelintir yang bertanya kepada saya, so Regi JC ni sokong ke tak sokong lockdown? Okey, biar saya jelaskan. Sebenarnya bila kerajaan pada awalnya berkata dia ingin laksanakan perintah kawalan pergerakan pertama, pada ketika itu angka COVID belum mencecah 500 pun. Tetapi dia umumkan satu siri SOP di bawah
Perintah Kawalan Pergerakan Pertama yang begitu ketat. Dan dia kata ini adalah perlu untuk datarkan, menjadikan curve COVID mendatar. Jadi disebabkan kerajaan berkata begitu, dan alasan yang diberikan adalah kita perlu datarkan kes COVID atau kurangkan kes COVID supaya tidak berlaku kes di mana hospital-hospital tidak ada tempat bagi pesakit. Maka di situ saya bersetuju dengan PKP pertama sebab alasan yang diberikan iaitu objektif kerajaan, iaitu nak datarkan graf COVID sambil menurunkan kes COVID supaya hospital tidak dibebani dengan begitu banyak pesakit sehingga tidak ada ruang bagi pesakit baru. So di situ saya setuju. Okey, sebabnya memang kalau orang dipaksa duduk rumah, maka bilangan COVID secara automatik akan menurun. It's simple logic. So jika memandangkan objektif kerajaan adalah untuk elak hospital daripada penuh sesak, jadi nak kurangkan kes COVID supaya selepas itu ianya boleh diuruskan dengan lebih teratur, saya setuju. Jadi dibuatlah PKP pertama. Mula-mula 2 minggu, kemudian ditambah 2 minggu, kemudian ditambah 2 minggu, kemudian apabila angka COVID menurun, dibuat kelonggaran beransur-ansur. Ya, jadi saya faham. Jadi bila dibuat kelonggaran beransur-ansur, saya faham bahawa kerajaan sudah kurangkan bilangan pesakit dalam hospital, sudah elakkan hospital daripada sesak, dan selepas itu dia beri kelonggaran, tapi pada masa yang sama kerajaan sedang mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan penyebaran COVID. Jadi langkah untuk mengelakkan penyebaran COVID ataupun kegilaan COVID, sekiranya PKP buat kelonggaran adalah dengan memberi vaksin. Ya. So saya anggap selepas dah kurangkan bilangan COVID selepas PKP pertama, akan berlaku vaksinasi besar-besaran untuk kurangkan bilangan kes COVID, dan kemudian secara berperingkat SOP akan dilonggarkan. Tetapi itu bukanlah yang berlaku. Apa yang berlaku adalah sehingga hari ini sudah setahun lebih, hampir setahun setengah lebih, bilangan bukan hanya vaksinasi ni tak mencapai pun, tak silap saya 10% ke something like that. Kerajaan selepas itu membuat langkah-langkah politik untuk menakluki negeri-negeri pembangkang dan mengganggu gugat usaha menstabilkan kes COVID. Dan yang terburuk ialah di Sabah, di mana berpuluh-puluh ahli-ahli politik daripada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berulang-alik dari Sabah ke Putrajaya, dan beratus ceramah diadakan di mana berpuluh ribu warga Sabah didedah kepada ancaman COVID, SOP dilanggar berleluasa, kerajaan kurang sebut pasal COVID, menyebabkan angka COVID menggila. Dan siapa yang seksa selepas itu? Selepas itu dibuat kekangan baru, iaitu PKP 2.0, yang seterusnya menjurus kepada PKP 3.0, di mana rakyat seksa tetapi angka COVID tidak pernah surut dan terus menggila. Kenapa? Lagi sekali kita diberitahu bahawa PKP ini adalah untuk mengurangkan bilangan kes supaya hospital tidak sesak dan untuk mendatarkan graf COVID seperti mana yang kita diberitahu sebelum PKP pertama. Tetapi kali ini saya tidak boleh terima logik itu. Sebabnya, nombor satu, PKP 2.0 dan 3.0 kalau dibandingkan dengan PKP 1.0, di mana PKP 1.0 dibuat pada ketika angka COVID belum mencecah 500, tetapi PKP 2.0 dan 3.0 dibuat bila angka COVID dah ribu-ribu, tetapi jauh lebih longgar, jadi mengarut. Itu sebab pertama saya tolak dan saya beritahu PKP is not the way.
Kedua, saya tolak sebab saya saintis dan saya lihat daripada pengalaman lepas bahawa apabila kerajaan dengan jayanya membawa kes COVID kurang ke tahap 2 digit, 1 digit menerusi PKP 1.0, jadi objektif itu adalah supaya selepas SOP dilonggarkan, perlu ada langkah-langkah tambahan untuk mengelakkan daripada kegilaan wabak COVID, iaitu dengan vaksinasi dan cara-cara lain. Tetapi saya lihat vaksinasi tidak berkesan. Ya, sampai hari ini setahun setengah baru berapa peratus saja. Kemudian ada monopoli vaksin. Kemudian ada kesesakan di tempat vaksin. Kemudian vaksin-vaksin tertentu sahaja dipilih, yang lain ditolak. Jadi semua ini berlaku menunjukkan bahawa kerajaan tidak tahu cara nak menangani wabak COVID selain daripada PKP. Dan sebagai saintis, saya lihat PKP hanya sesuai untuk mengurangkan graf COVID buat sementara. Tetapi jika PKP ditamatkan dan SOP dilonggarkan dan orang keluar rumah, kes tetap akan beransur naik, bermakna pengurangan kes tidak akan mengurangkan kebolehjangkitan. Jadi memandangkan pengurangan kes tidak akan mengurangkan kebolehjangkitan, maka lebih ramai orang keluar, lebih tinggi kebolehjangkitan. Jadi ini menunjukkan PKP hanya adalah langkah sementara untuk mengurangkan kes. Jadi perlu ada langkah tambahan oleh kerajaan untuk menangani wabak COVID apabila kes dah dikurangkan, supaya rakyat boleh bebas bergerak sambil kerajaan mengambil langkah-langkah tambahan itu. Tetapi langkah-langkah tambahan itu semuanya dalca. Okey, satu ialah vaksinasi, satu lagi ialah cara vaksinasi, satu lagi ialah monopoli vaksinasi, satu lagi ialah sikap kerajaan sendiri, di mana ada unsur politik darjat yang jelas dapat dilihat pada ketika kempen Sabah dan selepas Sabah. Dan satu lagi ialah SOP yang kadang-kadang tidak masuk akal. Okey, saya rasa kilang lebih selamat nak buat. Satu contoh je saya beri. Kilang adalah tempat lebih nampaknya lah berdasarkan SOP kerajaan, kilang lebih selamat nak buat persidangan parlimen daripada parlimen sendiri. Jadi ada banyak inkonsistensi dari segi logik dalam SOP kerajaan. So, kerajaan gagal menangani wabak COVID. Okey. So, dari sudut itu saya tolak lockdown dan saya tolak PKP. Tetapi mengapa pula tiba-tiba saya sokong lockdown? Sebabnya kerajaan beria-ia nak teruskan juga sesuatu yang gagal, iaitu PKP. Okey, tak apa. Saya mengambil sikap tak apa. Kalau begitu keadaannya, kalau saya tetap tolak PKP, kerana PKP bukan jalan penyelesaiannya, kerana kerajaan gagal dari banyak sudut untuk menangani wabak COVID, jadi PKP tak guna. Tapi saya kata kalau saya menentang pun tak guna, sebab dia ni memang nak teruskan sesuatu yang gagal. Okey, tak apa. Saya ikut logik kerajaan. Jadi kerajaan umumkan tiba-tiba total lockdown. Iaitu total lockdown merupakan sebahagian daripada pelan pemulihan negara dan bermula pada 1 Jun. Okey. Daripada data saintifik yang lepas, kita tahu bahawa apabila rakyat dipaksa duduk rumah, okey, maka angka COVID akan menurun sebab tempoh inkubasi COVID maksimum adalah 14 hari atau 2 minggu. Jadi bila orang tak ada luar, orang tak berinteraksi, dia akan turun. Tapi lepas tu kerajaan akhirnya kena longgarkan jugalah total lockdown. Tak boleh simpan orang terus-menerus kat rumah. Jadi perlu ada langkah susulan, dan saya tahu kerajaan tidak tahu cara menangani COVID. Tapi tak apalah, nak gaduh macam mana. Dia orang nak juga total lockdown. Okeylah, kita pun bukannya nak tentang sangat. Jadi kita setuju. So, bila anda guna perkataan total lockdown maksudnya anda perlu paksa orang duduk rumah dan sektor perniagaan tutup, melainkan yang benar-benar kritikal, iaitu sektor pembuatan makanan tertentu dan sektor penjanaan elektrik, air dan sebagainya, dan sektor bekalan makanan tertentu. Okey, yang lain semua tutup. Dan apabila pengumuman dibuat, kerajaan wajib
menyalurkan satu bentuk dana tertentu kepada setiap yang bergelar warga negara Malaysia supaya tidak jadi kekeliruan, tidak jadi menunggu dana, tidak jadi orang bunuh diri. Semua ini tidak dilakukan. Malah total lockdown yang ada hari ini jauh lebih longgar dari MCO pertama. Jadi nama pun dah silap. Sepatutnya total lockdown ni jauh lebih ketat dari MCO pertama. Dan sepatutnya hari ini angka COVID dalam masuk minggu kelima ni, kalau benar-benar total lockdown yang jauh lebih ketat daripada MCO pertama, secara saintifik sudah 1 digit atau maksimum 2 digit. Jadi di situlah jelas-jelas terang di depan mata bahawa lockdown ini gagal dan menteri-menterinya gagal, termasuk menteri-menteri UMNO yang banyaknya terlibat dengan COVID dan vaksinasi, dan juga menteri-menteri dari PPBM yang terlibat dengan kelulusan syarikat-syarikat dan penyagaan-penyagaan yang bukannya penyebab kluster-kluster COVID yang kecil dan sederhana, yang merana dan lingkup gulung tikar. Ini dah masuk minggu ke-5, tiba-tiba sudah melonjak hampir ke 7,000. Ianya tidak masuk akal, dan ini adalah satu report card buat kerajaan dari sudut saintifik bahawa kerajaan 100% semestinya telah gagal. Tidak ada penjelasan lain. Dan kalau mana-mana menteri kesihatan ke siapa ke nak berdebat dengan saya boleh masuk sedalam-dalam yang mungkin dalam sudut pengujian PCR yang saya pernah gunakan, ya. Dan kerana PCR saya pernah gunakan sebab saya buat bacterial culturing pada sampel-sampel polimer yang telah dicemar oleh bakteria dan fungus, dan saya pernah menggunakan PCR ini for the purpose of identifying a specific kind of bacteria di dalam makmal. Okay? Jadi boleh berdebat satu-satu. Okay? Bahawa apa yang telah saya bentangkan di dalam live ini adalah tepat. Because if you want to know, I was very good in what I did. Dan ini anda bolehlah bertanya kepada pihak yang berkaitan di universiti di mana saya pernah melakukan pengajian tinggi. So saya bukan sekadar bercakap, saya memberitahu sini bahawa ada total failure dalam lockdown ni sebab angka dia tak mungkin. Dan kita lihat pada hari Selasa Agung sampai kena bertitah kali kedua bahawa Parlimen wajib bersidang sebelum 1 Ogos, ya. Kena bertitah kali kedua ni. Dan ada orang dia hanya main propaganda. Oh, itu bukan titah, itu pendapat. Saya nak beritahu, apabila kita berurusan dengan raja-raja Melayu, apabila raja-raja Melayu membuat satu pendapat tetapi ianya berlandaskan Perlembagaan Persekutuan atau ordinan darurat, malah apabila raja-raja sendiri beritahu bahawa apa yang pendapat mereka adalah satu keperluan di bawah Perlembagaan Persekutuan atau ordinan darurat, dan raja-raja sendiri memberitahu bahawa Duli-Duli Yang Maha Mulia memberitahu perkara ni atas kapasiti mereka sebagai raja berperlembagaan, maka mereka secara bersantun telah menitahkan bahawa perkara yang dimaksudkan itu perlu dibuat. Jadi Agung telah bertitah kali kedua Parlimen bersidang pada hari Selasa. Tiba-tiba pada hari Rabu, Muhyiddin cerit sampai PMO kena keluar kenyataan beritahu satu Malaysia bahawa Perdana Menteri kita cerit. Okey. Tapi kita terima baik, kita sangka baik. Hari Khamis, tiba-tiba dalam minggu ke-5, fasa pertama pelan pemulihan negara di bawah total lockdown konon, angka COVID sudah melonjak ke tahap di mana total lockdown mula-mula diperkenalkan. Itu adalah satu yang mustahil. Mengapa mustahil? Memang dari sudut kegagalan tu tak payah ceritalah, ia kegagalan. Mustahil. Mengapa mustahil? Walaupun lockdown ini gagal, walaupun lockdown ini tidak dikendalikan dengan cara yang betul, tetapi masih ada kekangan dan peratus yang pergi keluar masih sudah berkurang. Macam mana angka boleh meningkat? Mustahil. Melainkan
cara angka dipaparkan tidak kena. Dan ini disebabkan tidak ada piawaian. Kerana apabila kita kurangkan saringan, bilangan kes akan berkurang. Jadi sepatutnya kerajaan menetapkan jumlah saringan tetap pada 100,000 contoh. 100,000 supaya angka 100,000 saringan ni tidak akan ubah. Baru kita boleh bandingkan angka-angka COVID. Kan saya beritahu pada awal siaran ini, piawaian diperlukan supaya data yang anda dapat boleh dibandingkan. Ya, contoh saya mendidih air. Saya beritahu saya didih dalam balang Pyrex, kaca Pyrex, ya, berkapasiti 250 ml di atas satu hot plate pada suhu sekian-sekian, di bawah tekanan 1 atmosfera, di dalam satu ruang begini sekian-sekian, dan dengan mengambil sampel sebanyak ini, dengan meletakkan termometer di tempat-tempat ini, saya mendapati bahawa air mendidih pada 100 darjah Celsius. Baru boleh bandingkan. Kerana jika orang lain nak ulang, dia perlu ikuti piawaian saya. Kalau dia tiba-tiba gunakan balang besi, tekanan dia rendah, kita tidak boleh bandingkan keputusan walaupun sama. Sebab itulah bila kita didih air atas Mount Everest, ia didih kurang daripada 100 darjah Celsius. Sebab tekanan udara di atas Mount Everest kurang. Jadi piawaian penting. Jadi satu daripada banyak piawaian yang wajib adalah bilangan saringan seharusnya ditetapkan. Okey. Jadi ada sesuatu yang tak kena, ini sah. Sebab mustahil walaupun lockdown ni separuh masa, tetapi tetap orang kurang keluar, bagaimana angka COVID tiba-tiba boleh melonjak. Jadi kerajaan sedang tidak telus dengan kita. Bukan hanya gagal, tetapi tidak telus dengan kita. Mangsanya adalah rakyat Selangor dan Kuala Lumpur yang dikenakan EMCO. Itu lagi satu yang pelik. Macam mana boleh ada EMCO sedangkan bila guna perkataan total lockdown, ia adalah yang ultimate, yang paling tinggi. Tidak boleh lebih ketat daripada itu. Jadi macam mana boleh ada lockdown yang diperketatkan sedangkan ini sepatutnya total lockdown dah seketat-ketat mungkin. So anda kena tipu. Kerajaan wajib jawab saya ni, dan saya minta jasa baik anda semua. Hari ini saya tidak akan ambil soalan. Saya minta jasa baik anda semua tularkan perkara ni, sebab ini adalah satu manipulasi fakta depan mata, dan saya merayu kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengambil tindakan dengan menggugurkan kerajaan ini sebelum rakyat seksa dan beribu orang bunuh diri. Baik, ini penjelasan saya. Saya minta jasa baik semua untuk ulang dan hayati hujah-hujah saya dan sebarkan, ya, supaya kita dapat jawapan-jawapan yang sepatutnya daripada menteri-menteri, dan kita berdoa agar Yang di-Pertuan Agong akan melakukan apa yang patut demi rakyat. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.